Jemput Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua kerana beri ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam membahas kajian seperpenggal MK ke-12. Memulakan bicara, saya ingin memetik firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Walau anna al-qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang akan turun daripada langit dan akan keluar daripada perut bumi. Akan tetapi manusia mendustakan rasul-rasul yang diutuskannya, lalu Allah timpakan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, ekonomi tidak hanya diukur daripada angka dan graf, dan dia hanya memberi fokus kepada nilai-nilai fizikal manusia. Kerana manusia mempunyai dua elemen, unsur roh dan unsur jasad. Bagi memenuhi kedua-dua keperluan, maka manusia perlu seimbang dalam proses pembangunan ekonomi, supaya manusia bertanggungjawab dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada dia, sama ada ke atas golongan miskin yang memerlukan atau dalam proses pembangunan negara, tanggungjawab pada keluarga dan sebagainya. Saya melihat dalam pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Tambun bahawa suatu kajian, suatu seminar yang akan diadakan pada hujung tahun ini bagi meneliti tentang pandangan dari sudut perspektif pasti Islam, perspektif Al-Quran Hadis berdasarkan dalam aspek ekonomi. Saya menyambut baik hasrat tersebut, dan kalau harapan kita supaya ia tidak hanya dalam bentuk seminar tapi dapat dilaksanakan dan dipraktiskan dalam konteks negara. Negara perlu sebenarnya kita beri ruang kepada sistem ekonomi yang bersumber daripada Tuhan yang mencipta manusia. Kegagalan sistem kapitalisme yang kita hadapi hari ini dengan berlakunya kebobrokan dalam sistem, jurang ekonomi yang agak besar antara golongan kaya yang melampau dengan golongan miskin yang menderita, di samping hilangnya rasa tanggungjawab golongan-golongan tertentu yang mengauk keuntungan daripada keringat golongan miskin. Sebagai contoh, bila berlaku pandemik, kita tahu syarikat-syarikat yang mengeluarkan glove mendapat keuntungan bilion ringgit. Tapi di waktu yang sama kita menyaksikan penerbit getah kita menderita dengan harga yang sangat kritikal. Sepatutnya mereka menyumbang kepada penoreh-penoreh getah, pekebun-pekebun kecil dengan keuntungan yang mereka dapat. Dan kita harap perkara ini dapat dilihat bukan hanya kita tekan satu dua company, tapi di samping itu banyak lagi syarikat-syarikat yang mengauk keuntungan kita biarkan. Saya melihat tentang perlunya sistem ekonomi yang lebih adil dapat ditegakkan pada prinsipnya. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang juga dibacakan oleh Yang Amat Tambun, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kerana adil itu hampir dengan takwa. Dan dalam hadis yang masyhur yang kita semua belajar, khususnya orang Islam, ialah tentang hadis 7 golongan, sab'atun yudhillumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang layak berteduh bawah arsy Allah pada hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan arsy Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Dalam konteks keadilan ini bukan sama rata, tapi memberi hak kepada yang berhak. Dalam konsep ini, amanah tanggungjawab kita ialah menunaikan prinsip-prinsip yang ada dalam asas keadilan. Sebagai contoh, bila kita melakukan perjanjian, kita tahu sebagai contoh perjanjian royalty dengan negeri-negeri yang mengeluarkan minyak dan gas. Ini komitmen kerajaan sejak dulu lagi. Kita minta supaya negeri-negeri perjanjian itu dapat dilaksanakan. Royalty hendaklah dia bayar kepada negeri tersebut. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-mu'minun ala syurutihim. Orang mukmin ni dia terikat dengan syarat dia. Apa syarat dia? Syarat termaktub dalam perjanjian. Sebab itu kita tak boleh khianat kepada perjanjian. Demikian juga ramai kawan-kawan saya bangkitkan isu peruntukan kepada ahli parlimen. Maka saya pihak bahawa lebih mudah diberi sekarang daripada kita menyusahkan di kita besok nanti di hari akhirat. Kerana hak ini hak bagi rakyat yang diwakili oleh ahli parlimen. Saya mencadangkan pihak kerajaan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Soal yang berikutnya ialah berhubung dengan isu-isu yang saya nak bangkit isu alam sekitar. Apa yang berlaku hari ini bukan lagi perubahan iklim. Negara dunia sekarang menghadapi krisis iklim.
kita sangat kritikal. Negara sangat kritikal. Kita menyaksikan bagaimana berlakunya bencana banjir yang berlaku di luar musim dan kadang yang sangat kritikal. Negara kerugian hampir 6-7 bilion setahun dengan bencana alam. Dan kita berdepan dengan krisis makanan, krisis sumber bekalan air dan sebagainya pada masa hadapan yang sangat serius. Oleh kerana itu, saya melihat supaya kita mengkaji secara menyeluruh, bukan menyelesaikan masalah pada waktu ini untuk kita tinggalkan beban pada generasi akan datang. Sebagai contoh, peralihan kenderaan EV, kenderaan elektrik, satu tindakan yang baik. Ya, tapi bagaimana dengan kenderaan yang sedia ada hari ini? Ya, berjuta kenderaan akan bertambah di negara kita dan dunia seluruhnya. Proses pelupusan akan menyebabkan berlakunya pelepasan karbon yang sangat luar biasa. Demikian juga sistem solar. Bagus kita beralih untuk mengurangkan pergantungan kita kepada arang batu. Tapi isunya 30-40 tahun akan datang, panel solar akan expired, akan musnah tempoh hayat dia. Maka proses untuk melupuskan panel solar ini akan menjadi beban pada generasi akan datang. Maka kan itu saya melihat perlunya bukan saja satu sistem yang lebih komprehensif dapat diadakan, bahkan juga kerjasama di antara pihak-pihak berwajib. Kita tak mahu satu kementerian berusaha sungguh-sungguh untuk mengurangkan pelepasan karbon hingga setiap kementerian dicek berapa karbon yang dikeluarkan dalam setiap program dan apa mekanisme bagi absorb karbon tersebut. Tapi di waktu yang lain ada pihak yang tak peduli peraturan pun. Sebagai contoh, tentang pembinaan kawasan tanah tinggi yang sepatutnya 35 darjah dia mesti dapatkan EIA. Tapi EIA kita berdepan dengan pelbagai kelemahan. Contohnya, dia membangunkan satu projek secara berperingkat-peringkat dengan jumlah tak sampai 50 hektar yang tidak memerlukan EIA. Ini jalan loophole yang ada yang menyebabkan kita dapati projek pembangunan yang berjalan sebenarnya dia merosakkan negara dan merosakkan alam sekitar. Sebagai contoh tentang pelombongan tadi beramai disebut. Pada peringkat awal, saya menjangka sungai kita tercemar kerana faktor pelombongan, pembalakan. Tetapi bila saya turun ke bawah, faktor besar sungai kita tercemar ialah kerana pelombongan pasir. Pasir yang diambil, dibasuh tepi sungai yang tidak ikut peraturan, akhirnya mencemarkan sungai kita. Peladangan, musangking, ribu hektar ditebang semua sekali, dibersihkan semua sekali. Penggunaan racun yang di luar daripada hak sebenar menyebabkan setengah sungai-sungai kita tak ada kehidupan. Pengalaman peribadi saya pernah turun di kawasan Cameron Highland, di satu kawasan sungai, langsung tak ada sebarang kehidupan di sungai tersebut. Anak ikan pun tak ada. Maknanya sungai kita dah mati, walaupun kelihatan air jernih tapi penuh dengan toksit. Jadi saya dalam poin ini ialah kesepaduan antara agensi-agensi kerajaan perlu dijadikan asas bagi pihak kerajaan memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang sedia ada supaya alam sekitar kita dapat kita pelihara. Dan saya nak bangkitkan juga isu bekalan air. Isu bekalan air keadaan yang sangat serius sebenarnya, bukan hanya satu dua negeri, hampir semua negeri ada masalah. Cuma kadang-kadang isu politik diangkat. Bagi saya, sampai masa kerajaan persekutuan mengadakan satu engagement, satu perundingan dengan kerajaan negeri. Sebab sumber air bawah kerajaan negeri, bawah jadual 9. Tapi sampai masanya, air ini bukan lagi keperluan untuk makan minum, tapi dia security, dia soal keselamatan negara. Maka kan itu, di hadapan kita sekarang ini, dengan masalah krisis iklim yang berlaku, bekalan air akan jadi masalah besar pada masa hadapan. Kita perlu memastikan bahawa kerajaan pusat menyediakan dua perkara. Yang pertama sekali, sejumlah dana 3 ke 4 bilion setahun kepada semua operator-operator air negeri untuk proses menukar pipe-pipe yang lama, yang dah expired 40 tahun lebih dan menukar dia punya tangki-tangki dan sebagainya. Dan saya juga mencadangkan semua proses NRW negeri-negeri diambil alih oleh kerajaan persekutuan bagi menyelesaikan masalah bekalan air di semua negeri-negeri tersebut. Akhir sekali saya, kerana masa tak mengizinkan, ialah isu empangan. Negara kita sebenarnya kita tak ada satu jabatan yang menjaga empangan. Kita hanya ada satu squad, flying squad yang jaga di bawah Jabatan Bekalan Air di peringkat kementerian NRE. Saya fikir sampai masa kerajaan mewujudkan Jabatan Keselamatan Empangan kita.
Empangan kita kritikal. Sebahagian empangan kita dah lebih pada 100 tahun. Bayangkan kalau apa-apa berlaku pada empangan kita, resiko kematian bencana yang sangat dahsyat yang tak boleh kita bayangkan. Empangan Kelanggit sebagai contoh, kalau berlaku bencana, berapa ribu mangsa yang akan berlaku, berapa banyak jutaan harta akan musnah. Maka saya cadangkan satu jabatan keselamatan empangan dapat dibuat. November 2021, empangan Cereh pecah. Ya. Empangan Cereh ni empangan untuk bekalan air bagi bandar Kuantan. Nasib baiknya dia tidak pecah di permukaan. Pada 7 Januari saya turun bersama tim pada masa itu, turun ke empangan Cereh. Dia pecah di bahagian tepi yang menyebabkan aliran air masuk ke ladang kelapa sawit penduduk. Tapi tidak kena perumahan, nasib baik, alhamdulillah. Namun hingga ke hari ini empangan Cereh masih belum dibaiki. Saya fikir sampai masa skuad ini perlu, jabatan ini perlu diwujudkan, di samping kerajaan mempercepatkan usaha menubuhkan jabatan perubahan iklim bagi membantu agensi di bawah Jabatan Alam Sekitar untuk kita menangani isu perubahan iklim yang sangat serius. Tan Sri Terpuh, saya fikir sekadar itu saja kerana masa tidak mengizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Kementerian.